Hormat keputusan, jangan terlanjur komen di media sosial. Dua ahli baru jawatankuasa teknikal dimuktamadkan bulan ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua ahli baharu jawatankuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 akan dimuktamad bulan ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, draft memorandum penstrukturan semula jawatankuasa telah disiapkan dan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet dalam masa terdekat. Daripada Sabah, kita akan cadangkan YB Datuk Iwan, iaitu Menteri Koperasi dan Pembangunan Usahawan Persekutuan, dan juga YB Datuk Arod akan duduk dalam itu jawatankuasa tersebut, jawatankuasa teknikal untuk mewakili Sarawak. Penstrukturan dilakukan susulan tiada lagi jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas yang sebelum ini disandang Datuk Amizan Muhammad Ali. Hormat keputusan Lembaga Pengampunan dan tidak terlanjur dalam membuat komen termasuk di media sosial berhubung keputusan Lembaga Pengampunan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Tegas Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Yang di-Pertuan Agong berkuasa membuat sebarang keputusan dan ia tidak boleh dipersoal di mahkamah. Tapi kita pohon semua untuk menghormati. Ini adalah kuasa tuanku, ya, dan tidak boleh dipersoal di mahkamah. It is non-justiciable. Telah diputuskan dalam beberapa kes dia tidak boleh dipersoal di mahkamah. Jadi kalau di mahkamah tak boleh dipersoal, saya pohon supaya kita hormat keputusan ini. Penyedia perkhidmatan rangkaian mudah alih diminta bertindak segera terhadap aduan talian oleh pengguna di seluruh negara. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, sebarang penambah baik perlu dilapor kepada kementeriannya menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Menurut beliau, ketika ini ujian kualiti perkhidmatan selular panggilan suara secara berperingkat sedang dijalankan bersama agensi terlibat. Ia bagi menilai isu panggilan suara terputus bagi rangkaian mudah alih. Kerajaan dengan kerjasama SKMM juga berusaha menyelesaikan masalah liputan 5G yang masih kurang memuaskan. Saya selepas ni akan bincang dengan pihak MCMC dan juga pihak DNB untuk kita teliti apa yang boleh dilakukan pada kadar segera, membolehkan lebih banyak menara menyediakan perkhidmatan 5G. Seperti yang kita semua sedia maklum, secara keseluruhan di seluruh negara kita telah capai 80.2% capaian kawasan berpenduduk. Tapi ini secara keseluruhan. Lepas itu, capaian internet di kawasan tanah rancangan Felda seluruh negara sedang dinaik taraf. Ia dilakukan menerusi kerjasama dengan pelbagai syarikat perkhidmatan satelit. Turut dilaksanakan kajian penyelesaian teknologi bersesuaian bagi penyediaan perkhidmatan itu. Maka saya minta ada satu dasar di mana ada jalan, di situ ada internet. Kita sedang kaji beberapa penyelesaian teknologi. Waktu ini Kementerian dimaklumkan ada beberapa syarikat yang menyediakan perkhidmatan satelit sebagai menara. Jadi ada beberapa company yang sedang mengusahakan, termasuk SpaceX, Elon Musk, termasuk G-Space daripada Geely dari China. 13 lagi pendatang asing tanpa izin yang lolos dari depo imigresen sementara Bidor dicekup. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan pertambahan itu menjadikan jumlah yang diberkas berjumlah 37 orang. Operasi mencari lebih 90 lagi parti yang masih bebas dipergiat. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusoh berkata, radius pencarian diperluas melibatkan kawasan penempatan warga asing di sekitar Tapah. Fokus kita, risikan kita, operasi kita di kawasan-kawasan yang menjadi penempatan penduduk asing, warga asing. Contoh di sekitar Tapah ni, kita fokus di situ
kita tidak menolak mereka akan pergi ke tempat bangsa mereka, keturunan mereka dan kawan-kawan mereka yang mungkin dah kenal sebelum ni untuk minta bantuan. Dan saya ingatkan jangan siapa-siapa memberi perlindungan lah. Kita akan ambil tindakan tegas lah, termasuk warga asing yang melindungi mereka yang melarikan diri ni. 131 tahanan lolos Khamis lepas setelah merusuh dan merosakkan pagar depo. Khamis lalu, satu lagi koloni warga asing di Klang, Selangor digempur pihak berkuasa. Hakikatnya, isu lambakan warga asing khususnya yang memonopoli perniagaan di Meru Klang sudah lama meresahkan penduduk yang melabelkan mereka sebagai parasit. Wartawan Farah Nadia Fazlon meninjau gerak-geri koloni warga asing itu. Saksikan. Sepatutnya kawasan ini tempat bertamu penduduk tempatan mencari rezeki. Namun ini yang terjadi. Hampir majoriti kawasan perniagaan dari pasar basah hingga barangan runcit dikuasai warga asing. Manakala peniaga tempatan hanya dapat sekamnya. Kami turun padang untuk melihat sendiri kegiatan mereka. Kalau dia depa ni ada juga yang pergi depa terus pegang mana-mana company, kantin apa semua, dia akan ambil hantar. Kat situ yang kita susah nak bersaing nak bersaing harga. Seperti dikata, rata-rata peniaga adalah warga asing. Seawal pagi, mereka sudah memulakan kegiatan sambil curiga melihat sekeliling. Memang kalau pergi mana pun, diorang ni macam ada puak-puak dah, kroni diorang. Kalau kita buat apa-apa pun macam tu, kita bercakap dengan dia kan. Ada ni kan? Sebab tu kau boleh tak nak buat demo juga. Ketika sedang membuat tinjauan, aktiviti kami dapat dihidu oleh Tonto yang cuba untuk melaporkan kepada ketua sindiket seolah-olah seperti kongsi gelap warga asing. Mereka juga berani dan berdolak dalih apabila kami cuba untuk bertanyakan soalan. Seperti mana yang kita nampak tadi di Pasar Meru dan juga di sekitar Bandar Kelang ni, apa yang kita boleh lihat dekat sini, semasa kehadiran kami dekat sini dan juga di Pasar Meru tu, diorang macam dah tahu dah. Diorang nampak saja kelibat kita orang ni, diorang terus dah macam dah ada order, okey tutup kedai, lepas tu letakkan samuan, konon-konon menjadi kambing hitam, acah-acah konon-konon diorang ni sebagai toki ataupun tuan punya lesen. Yang mana kita tahu benda ni memang tak wujud pun. Yang kita tahu memang diorang ni menyewa lesen daripada orang tempatan. Perkara ini mungkin sudah diajukan kepada pihak berkuasa dan bukannya tiada serbuan dibuat. Malah ada premis yang sudah pun digempur. Persoalannya, adakah tindakan itu tidak mencukupi kerana masih berlaku lambakan peniaga asing di Meru Klang? Sampai bila perkara ini berterusan dan rakyat tempatan hanya mampu menggigit jari? Perdana PBT tolong datang pantau hari-hari sebab peniaga warga asing ni dah melampau sangat. Dah sampai peniaga warga tempatan pula dah takut dengan peniaga warga asing. So kita nak PBT mainkan peranan. Turun padang tiap-tiap hari. Hantar orang, hantar dia punya pegawai-pegawai dia ke penguatkuasa dia, pantau kedai-kedai makan, restoran ataupun kedai runcit, minimarket, semua dah diambil alih oleh warga asing. So warga tempatan nak menjaga apa? Bukan niat untuk menuding jari kepada sesiapa. Namun, parasit seperti ini harus dikekang segera sebelum menular ibarat wabak. Kami cuba mendapatkan maklum balas pihak bertanggungjawab agar satu solusi prolifik dan tuntas dapat dihasilkan dengan kerjasama semua pihak. Nantikan jawapannya dalam laporan khas Siri 2 esok. Siti Farah Nadia Fazlun, RTM.
FBM KLCI diramal berlega sekitar paras 1,508 hingga 1,527 minggu depan. Rakuten Trade Sdn Bhd berkata ia berikutan indeks petunjuk pasaran berjaya kekal di atas paras 1,500 selepas melepasi paras rintangan itu pada minggu sebelumnya. Justru Bursa Malaysia dijangka meneruskan momentum positifnya di tengah-tengah sentimen berhati-hati pasaran serantau dan global. Dalam pada itu, ringgit dijangka diniagakan dalam julat kecil dan mengukuh sedikit pada paras 4.71 hingga 4.72 berbanding dolar Amerika. Selain itu, pihak Dana Kewangan Antarabangsa bertindak menyemak naik unjuran pertumbuhan global daripada 2.9% kepada 3.1%. Pasaran getah Malaysia dijangka menyaksikan dagangan dalam julat kecil namun cenderung meningkat. Ini susulan hujan lebat di negara-negara pengeluar yang menjejaskan penorehan dan hasil susu getah. Bagaimanapun, mantan Presiden Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia, Dennis Low, berkata aktiviti belian dan penambahan stok secara ketara akan berlaku berikutan peningkatan penggunaan menjelang cuti Tahun Baru Cina. Manakala pergerakan harga getah bergantung kepada kadar pertukaran asing dan harga minyak. Persiapan siaran langsung istiadat keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong ke-16 oleh petugas RTM dilakukan dengan penuh komitmen. Ya, susun atur dan persiapan rapi yang dilaksanakan sekitar 3 bulan membuktikan RTM mahu memberikan yang terbaik kepada penonton. Menyingkap di sebalik tabir istiadat bersama wartawan Muhammad Najib Masyur. 4 lokasi disinggahi Al-Sultan Abdullah dan Permaisuri Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria sepanjang istiadat berlangsung. Bermula di Istana Negara, Parlimen, Kompleks Bunga Raya KLIA dan berakhir di Pangkalan Udara Kuantan. Sekalipun berpengalaman, namun ia tidak mudah untuk dilaksanakan oleh pasukan penerbitan. Lebih kurang 400 kru yang terlibat, termasuklah penerbitan dan kru teknikal. Jadi satu jumlah yang besar. Jadi kami perlu membuat satu koordinasi yang baiklah untuk memastikan gerak kerja tu mengikut apa matlamat yang kita rancanglah. Pasukan teknikal menjadi kumpulan terpenting dari lokasi dengan keperluan aset berkualiti dan tenaga kerja yang mencukupi. Pastinya akan melancarkan lagi proses secara langsung. Antara fasiliti teknikal yang digunakan adalah melibatkan 6 fasiliti OB-MAN, 12 fasiliti single camera production, di mana keseluruhan fasiliti penerbitan ini telah diterima melalui grandstand di Studio N1 Kota Media Angkasa Puri. Persiapan pasukan terlibat di lokasi memperlihatkan banyak pembaharuan dilakukan RTM, termasuklah set utama studio di Angkasa Puri. Pergerakan tuanku kita berjaya dapatkan momen tersebut sebab kadang-kadang sebelum ni ada yang terlepas kan, ada yang kita tak ambil daripada keberangkatan masuk dari pintu utama. Kali ni kita dapat dan fasiliti dia memang berbeza-beza lah, tapi kita manage untuk siarkan benda tu. Ya, selepas saya diberi tugasan untuk menjadi sebagai pengacara pada istiadat hari kejadian tu, of course lah saya buat kajian yang sangat-sangat banyak seminggu 2 minggu sebelum tu, dan saya banyak juga buat latihan-latihan, dan dalam masa yang sama saya refer balik video-video istiadat-istiadat yang sebelum-sebelum ni supaya saya tak lari daripada istiadat yang sepatutnya kita berlaku. Sejumlah 1.76 juta tontonan direkodkan sepanjang 7 jam RTM bersiaran langsung pada 30 Januari lalu. Ikuti sebalik tabir ketibaan Yang di-Pertuan Agong ke-17 esok. Muhammad Najib Masyur, RTM. Bintang RTM 2024 semakin hangat. Ya, malam ni Otto dan penonton, 11 lagi peserta beradu bakat pada saingan minggu keempat. Perinciannya bersama Nurhela Razali langsung dari Auditorium Sri Angkasa.
Terima kasih rakan penyampai Otto dan Syuhaida di studio berita. Bintang RTM bukan hanya pertandingan nyanyian sahaja, tetapi ialah lebih daripada itu. Ia adalah pentas yang bakal melahirkan seorang legenda dalam industri nyanyian. Pada minggu lalu, seramai 3 peserta telah tersingkir. Setiap minggu, Bintang RTM akan menjemput juri-jemputan khas dan pada malam ini, keistimewaannya Azharina Azhar akan menjadi juri jemputan. Azharina pula merupakan salah seorang bintang RTM dan menjadi juara pada tahun 2001 ketika usianya 16 tahun. Dan tahun 2024 ini, siapakah yang bakal menjadi juara bintang RTM? Marilah sama-sama kita saksikan persembahan malam ini daripada 11 peserta bertuah dan berbakat yang masih berada bersama bagi minggu keempat dan bakal beraksi dalam memberikan persembahan mantap sebentar sahaja lagi. Dan bagi penduduk sekitar Pantai Dalam, bangsa dan yang berhampiran masih boleh hadir dan menonton secara langsung di Auditorium Seri Angkasa, Kota Media Angkasa Puri. Konsert Bintang RTM 2024 ini dibawakan secara langsung pada jam 9 malam di saluran TV2. Manakala siaran langsung ini juga boleh diikuti secara dalam talian melalui RTM Klik dan radio rasmi Bintang RTM National FM. Sekian dari saya di Auditorium Seri Angkasa. Kembali kepada rakan penyampai Otto dan Syuhaida di studio berita. Terima kasih Nurhela. Ya, Komited mengukuhkan jenama stesen radio RTM buat julung kali melancarkan program baharu 34 Je Kita Suka yang menghimpunkan kesemua 34 stesen radio di bawah naungannya. Ia merupakan idea baru untuk meningkatkan jumlah pendengar radio sepanjang tahun dengan konsep lebih segar dan santai. Ya, laporannya bersama Khairul Anwar Rusli. 4 Je Kita Suka. 文艺3-4街34எல்லாமே பிடித்தவை 34 tali Cik Gemar. 34 Je Kita Suka bertujuan menyampaikan mesej pembangunan dengan disulam hiburan bagi memastikan kandungan radio tidak membosankan selama 34 minit kepada pendengar setiap Jumaat hingga Ahad. Diterbitkan secara berasingan di setiap stesen negeri dan kawasan. Program berkenaan akan disiarkan secara serentak bermula pada pukul 3.40 hingga 4.14 petang. Kelainannya ialah belum pernah lagi 34 stesen radio RTM bersiaran serentak seluruh negara. Jadi menerusi siaran serentak seluruh negara pada 3.40 petang, itulah kelainan yang kita tonjolkan untuk kita menguasai semua pendengar dan kita dapat memberi didikan, hiburan dan juga secara santai kepada mereka. Perlu difahami, apakah yang dimaksudkan 34 ataupun 34. 3, kita ada Semenanjung Malaysia, kita ada Sabah, kita ada Sarawak. Itu perlembangan angka 3. 4 ialah merah, putih, biru dan kuning, iaitu bendera Malaysia. Jadi kita ada 34. Menerusi 34, Malaysia kita berada di bawah satu payung yang sama, iaitu jalur gemilang. Selain itu, setiap stesen berpeluang untuk mengetengahkan keunikan di negeri masing-masing bukan sahaja melalui stesen radio, malah platform media baharu dengan lebih meluas. Program ini boleh meningkatkan generasi muda, tapi juga kami yang penting adalah menghayati kesenian dan kebudayaan, tak kira dalam golongan Cina ataupun masyarakat Malaysia. Kami harap 34 Je boleh bagi experience yang tidak sama kepada anda semua. Penting untuk cakap tu kita mengekalkan identiti Masri itu dan memberikan satu perkembanganlah kepada orang luar nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan orang asli itu sendiri lah. Dan kita di Asyik FM juga memainkan tanggungjawab peranan penting sebagai media, memberi peluang kepada para pendengar, terutamanya kepada kaum wanita, and then memperkenalkan tradisi kita kepada pendengar, and then the same time kita akan kekalkan a variety of segment untuk listener bagi menghiburkan dia. 34 stesen, satu suara. Jangan lupa ikuti pelbagai perkongsian menarik tentang kesenian, kebudayaan serta pelancongan yang ada di Malaysia selama 34 minit hanya di 34 Je Kita Suka. Khairul Anwar Rosli, RTM.
Drama komedi santai 13 episod Enjoy Your Stay merupakan karya unit drama TV RTM pertama tahun ini. Drama arahan Ehsan Sukimat ini mengetengahkan elemen pelbagai budaya khususnya negeri Sarawak. Apa yang kami cuba sampaikan sebenarnya ialah kami nak mengangkat industri pelancongan dan perhotelan di Sarawak, terutamanya di Sarawak, Kuching, seperti mana yang lokasi kami shoot adalah di area Santumbung. So kita nak mengangkat itu dan kita juga nak, saya boleh kata nak mengenengahkan lagi elemen budaya-budaya Sarawak. Drama dibintangi Haris Alif Azampit, Ristina Munim, Sangeeta Krishnasamy, Ruby Oi dan pempengaruh Aisar Khalid yang mula ditayang hujung Januari lalu di TV2 pada setiap hari Rabu. Filem arahan sulung pelakon Intan Ladiana dan Dharma Nasution, Banglo 12, menjadikan kelainan buat penonton. Diinspirasi daripada novel karya mengisahkan misi sekumpulan paranormal di Banglo tersebut. Ceritanya sangat menarik. So bila ada 3 layar, orang kata perbezaan masa tu, itu yang membuatkan orang nak tahu. Supaya orang boleh lebih berfikir. Kita tak nak hidangkan dengan lakonan-lakonan ataupun imej-imej hantu. Pasal kita tak nak momokkan benda tu. Dan kami nak educate kepada masyarakat that seram tu sebenarnya bukanlah kita patut melihat. Seram tu adalah perasaan yang kita akan rasa. Bagi pelakon Faiz Malik, Banglo 12 merupakan aksi pertamanya di layar perak selepas aktif di pentas teater sebelum ini. Bila dipanggil untuk casting, kemudian diberitahu awak terpilih untuk Watak Fahmi. So saya rasa macam sangat bersyukur. Alhamdulillah, peluang untuk saya melebarkan lagi sayap saya dalam bidang lakonan itu saya nampak ke arah yang lebih baiklah. Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama dengan Syarul Islam, silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM. Kita mulakan dengan berita gembira dari Adelaide, Australia. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang membuktikan dirinya antara pelumba elit berbasikal trek dunia. Ini selepas kejayaan meraih peringkat emas Piala Negara-Negara UCI dalam acara Kirin. Dato' Azizul Hasni mengungguli final acara Kirin dengan merekodkan catatan masa 9.91 saat dengan kelajuan 72.6 km sejam. Beliau mengatasi 2 pelumba Jepun, Shinya Nakano dan Kaya Ota, masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Kaedah foto penamat digunakan untuk menentukan pemenang disebabkan kedudukan Azizul Hasni dan Nakano rapat semasa melintasi garisan penamat. Pemeriksaan mendapati roda basikal beliau terlebih dahulu melintasi garisan penamat disusuli oleh Nakano. Kita beralih ke perkembangan Liga Hoki Malaysia. Pasukan Hoki Terengganu THT menyasarkan kejayaan hat-trick untuk Piala Sumbangsih yang dijadualkan berlangsung pada 7 Februari ini berdepan musuh tradisi Pasukan Tenaga Nasional Berhad TNB. Jurulatih THT Muhammad Harfizi Baharum optimis sasaran itu boleh dicapai anak buahnya berdasarkan prestasi semasa pasukannya yang berada pada tahap terbaik. Kita akan lebih bekerja keraslah untuk perlawanan pembukaan nanti. So kita kena buat kerja yang banyak untuk analisis apa yang ada pada TNB untuk kita bawa kepada perlawanan pertama nantilah. Tahun ini, THT menaruhkan kepercayaan penuh kepada barisan pemain tempatan tanpa menggunakan sebarang khidmat import. Pada aksi Piala Sumbangsih tahun lalu, THT berjaya meraih trofi itu selepas menumbangkan TNB 3-1. Sementara itu, Ketua Jurulatih TNB, Nur Saiful Zaini Nasiruddin, berkata kehadiran beberapa muka baru dalam pasukan bakal memberi motivasi positif untuk perlawanan tersebut. Tahun ini kita ada sikit perbezaan di mana 2 bekas pemain kita dah kembali kepada kita balik, itu Shelo dan juga Marhan. Mereka dulu adalah di pasukan TNB dan selepas berhijrah ke beberapa pasukan, mereka kembali balik pada tahun ini. Dan kita mendapat 2 pemain baru tersebut dan juga pada tahun ini kita mengambil seorang lagi pemain daripada Korea
yang bermain untuk pasukan Terengganu pada tahun lepas untuk menyertai kita. Musim ini TNB dilihat cukup serius dalam merebut kejuaraan Liga apabila buat kali pertama mengikat pemain import dari Korea, Jang Jong-hyun yang sebelum ini bersama THT musim lalu. Ahli Dewan Undangan Kampung Tungku, Lim Yi Wei mencipta sejarah apabila menjadi wanita pertama menerajui Kesatuan Rugby Selangor KRS. Beliau menang tanpa bertanding bagi jawatan Presiden bagi Penggal 2024-2026. Jelas Yi Wei, sukan rugby bukan asing baginya kerana pernah bergelar pemain ketika melanjutkan pelajaran di sebuah universiti di Hong Kong. Ia merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang agak berat, tetapi seperti apa yang saya katakan tadi dalam ucapan saya tidak masuk sebagai seorang ahli politik yang mahu position dalam kelab ataupun kesatuan sukan semata-mata untuk glamour, tetapi saya masuk sebagai seorang pencinta sukan rugby dan kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan barisan exco yang ada. Beliau bersedia memainkan peranan sebagai penghubung persatuan sukan itu dengan kerajaan negeri dan Kementerian Belia dan Sukan dalam usaha memajukan sukan rugby di Selangor. Perak bersetuju menerima tawaran Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi menaik taraf sistem saliran dan penaman rumput baru di Stadium Perak. Ia sebagai persediaan menghadapi musim baru bola sepak Liga Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri, Khairuddin Abu Hanifah berkata, perkara tersebut telah dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan bersetuju dengan tawaran tersebut. Saudara, sekian Stadium RTM dan berita perdana. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan.